Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Baba. Nah, murid-murid, pada hari ini cikgu akan menyambung pelajaran kita yang lepas. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini, cikgu akan menyambung lagi petikan teks pada halaman 8 dan 9. Okey, harap semua murid bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 4 pada halaman 8 dan 9. Dalam pembelajaran yang sebelum ini, cikgu telah bincangkan berkenaan dengan teks petikan rumah terbuka, usung rumah, gunting rambut percuma, gerobok rezeki. Pada kali ini, cikgu akan memperincikan lagi faedah amalan masyarakat prihatin. Seperti mana yang kamu semua sedia maklum, tajuk yang kita bincangkan pada kali ini iaitu berkaitan dengan kita lakukan bersama-sama. Di bawah teks terkandung teks rumah terbuka, usung rumah, gunting rambut percuma, gerobok rezeki. Baiklah, sebelum kita melihat faedah amalan masyarakat prihatin, marilah kita sama-sama membaca semula petikan-petikan tersebut. Kita mulakan dengan membaca petikan rumah terbuka. Jom baca sama-sama, cikgu. Rumah terbuka. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Dalam petikan tersebut ada dinyatakan antara faedah amalan masyarakat prihatin. Nanti kita sama-sama lihat. Petikan yang kedua iaitu usung rumah. Dalam fikiran anak-anak, adik-adik, murid-murid telah gambarkan apakah usung rumah, atau dengan kata lain mengangkat rumah. Baiklah, kita sama-sama baca petikan. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baharu. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama, kemudian mengikat buluh-buluh di bahagian bawah rumah. Selepas itu, rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baharu. Setelah selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Selesai baca? Baiklah, kita teruskan petikan yang ketiga. Gunting rambut percuma. Perkhidmatan gunting rambut secara percuma meringankan beban ibu bapa. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua kampung dan masyarakat setempat di kampung Tok Rimau. Ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Petikan yang terakhir, gerobok rezeki. Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau. Gerobok rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Barang-barang yang disediakan termasuklah beras,
tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya. Gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Baiklah, selesai kita membaca. Untuk aktiviti yang seterusnya, mari kita sama-sama melihat apakah faedah daripada amalan masyarakat prihatin tersebut. Cuba kita lihat petikan untuk rumah terbuka. Boleh murid-murid mencari apakah faedah amalan masyarakat prihatin berdasarkan petikan tersebut? Ya, pandai anak-anak murid sekalian. Iaitu antara faedahnya ialah bergaul antara satu sama lain. Melalui amalan rumah terbuka, masyarakat dapat berkenalan dan bergaul antara satu sama lain. Ialah petikan yang kedua, usung rumah. Dapat murid-murid mencari jawapannya? Apakah faedah masyarakat prihatin? Dapat? Ya, bagus. Murid-murid cikgu, murid-murid yang bijak sudah tentu berjaya mencarinya. Iaitu, mari kita sama-sama baca. Antara faedah daripada amalan usung rumah iaitu masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Baiklah, kita beralih ke petikan gunting rambut percuma. Jumpa? Bagus. Murid-muridku pandai. Baik, iaitu faedah amalan masyarakat prihatin berdasarkan petikan gunting rambut ialah membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Itulah antara faedah amalan masyarakat prihatin berdasarkan petikan gunting rambut percuma. Seterusnya kita beralih ke petikan yang terakhir, iaitu petikan gerobok rezeki. Mari kita sama-sama mencari apakah faedah amalan masyarakat prihatin berdasarkan petikan tersebut. Baik, jumpa murid-murid? Ya, bagus. Itu faedahnya ialah dapat berkongsi rezeki dengan orang yang memerlukan. Bersama-sama berkongsi rezeki. Daripada rezeki yang kita dapat, kita kongsi bersama-sama dengan orang yang memerlukan. Baiklah, murid-murid. Terusnya, kita akan melihat. Kita akan sama-sama membuat draft untuk membina ulasan. Baik, murid-murid boleh melihat contoh yang telah diberikan oleh cikgu kepada kamu. Ingat murid-murid, untuk membuat ulasan, antara benda yang paling penting iaitu mestilah ada 4 perkara. Iaitu penanda wacana, kata bantu, isi tersurat dan isi tersirat. Mungkin murid-murid merasakan kurang mengerti apa yang dimaksudkan. Jangan bimbang, cikgu akan bimbing. Untuk peringkat ini, cikgu bantu kamu dengan membuat draft penulisan ulasan. Mari kita sama-sama melihat. Baiklah, tentu kamu dapat melihatnya kan? Baik, berdasarkan draft ulasan tersebut, cikgu ingin kamu menyalin contoh yang telah cikgu sediakan dalam buku penulisan ulasan.
Ingat, buku penulisan bahagian ulasan. Baik. Setelah selesai kamu menulis dalam bentuk petak ataupun kotak, kamu perlu menyalin kembali draft tersebut dalam bentuk penulisan dalam perenggan. Jangan risau, cikgu sedia berkongsi untuk membantu kamu menulis. Baiklah, lihat paparan yang telah cikgu sediakan. Baik, ingat, tulis tugasan ini dalam buku penulisan. Warna apa? Warna kuning. Ya, warna kuning. Oh, tidak ada buku. Tidak mengapa, murid-muridku. Kamu boleh menulis dalam mana-mana buku. Jangan bimbang. Apa yang penting, usaha kamu ingin belajar. Jangan menjadikan alasan tiada buku untuk kamu tidak menulis, untuk kamu tidak belajar. Ingat, cikgu tidak suka murid yang mempunyai alasan yang cikgu rasa tidak sepatutnya diujarkan oleh kamu. Baiklah, ada itu sahaja. Kamu boleh melihat video ini. Terima kasih. Teruskan menyelesaikan tugasan. Selamat menjawab tugasan. Stay, duduk rumah, jangan keluar tanpa sebab alasan. InsyaAllah kita doakan semoga kita dapat berjumpa di sekolah pada minggu hadapan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.